Ahmad, penceramah undangan kita pada petang ini. Alhamdulillah dan juga para hadirin, tak kiralah di mana saja anda berada, untuk bersama-sama mengikuti sekali lagi proses ataupun program perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh saudara sahabat lama saya, Otai di UKM ini, saudara Muhammad Puan, yang bertajuk Hobi Karya, Jom Bersama Kamera. Alhamdulillah kita akan turut sama berkongsi dengan beliau secara praktikal sebenarnya, walaupun secara online. Beliau akan lebih menjelaskan kepada kita mengenai peralatan-peralatan asas yang akan beliau kongsikan kepada kita dan mungkin boleh menarik minat mereka yang ingin menjinak-jinakkan diri dalam bidang fotografi, sebab ada peribahasa orang putih kata, I'm not a photographer but I love photography. Tak gitu Cik Wan? Ya, betul. Okey, jadi mengambil gambar ni merupakan satu kreativiti. Banyak elemen-elemen yang perlu dititik beratkan, banyak perkara-perkara yang harus dilihat untuk menjadikan gambar itu benar-benar hidup. Dan apa yang lebih penting adalah sekarang ni kalau kita nak melihat kepada originality gambar itu adalah tanpa edit, Cik, kalau boleh tanpa edit di komputer, dapat menghasilkan gambar yang baik. Original. Dan tanpa melengahkan masa tuan-tuan dan puan untuk bercerita tentang karya hobi kamera ini, Majlis berbesar hati mempersilakan jurufoto daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, iaitu Encik Muhammad Puan Ahmad, untuk berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan dengan hobi berkarya. Jom bersama kamera. Silakan Encik Muhammad Puan. Terima kasih, Jais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berada di talian, selamat datang bagi menghadirkan diri di talian ini untuk saya persembahkan satu perkongsian kepada kata orang tu. Biasa kita hobi ni macam-macam jenis hobi kalau kita lihat ada orang yang hobinya melancong, hobinya bersukan, bercocok tanam dan berbagai hobi bahkan ada orang yang hobinya lebih berat lagi, suka ada koleksi kereta-kereta yang mewah dan sebagainya. Semuanya hobi ini bergantung kepada kewangan kita dan minat seseorang. Ia merupakan satu pengisian satu pengisian yang sangat bermakna bagi kita. Jadi walaupun ia satu hobi, satu pengisian kepada kita, ianya tidak bermakna kalau kita hobi saja tetapi kita tidak ada pengisian ilmu di situ. Jadi di dalam kita mempraktikkan suatu hobi itu, terutamanya kalau kita menjurus kepada fotografi misalnya, setidak-tidaknya kita bukan saja apa kata orang tu mempunyai sebiji kamera, tetapi kita mahir dan dapat mengawal kamera itu. Itulah sebaiknya. Ini bermakna sebaiknya kita biar lebih bijak daripada kamera, itulah senang kata. Jadi saya sebenarnya untuk peringkat awal ni saya akan membuat satu persembahan secara demo saja dan lanjutan pada itu nanti saya akan tunjukkan slide by slide nanti. So apa yang saya sebenarnya dalam fotografi ini dia lebih kepada praktikal sebenarnya, lebih kepada kemahiran. Jadi semua itu yang sebenarnya perlu kita lakukan selalu mengambil gambar ni selalu dilakukan. Okey. Bercakap tentang kamera ni yang sebenarnya, kamera yang saya ada di tangan saya ni sebenarnya ada dua kamera. Satu kamera format dia adalah SLR yang biasa digunakan pada satu ketika dulu. SLR, single lens reflex. Okay. So satu lagi ni adalah lens DSLR. D stand for digital. Jadi dengan peralihan teknologi digital ni, maka kamera digital ni mempunyai satu format dia yang khas. Bermakna kalau dulu kita mengambil gambar menggunakan filem, bila kita menggunakan filem dan kita akan meletakkan filem kita di sini. Okey. Ini bermakna bila kita ambil gambar, kita tekan shutter, so yang menanti di belakang adalah filem. Tetapi dengan teknologi digital sekarang ni, yang menanti di belakang ni bukannya filem tetapi yang menanti di belakang adalah satu material yang dipanggil sensor, image sensor. Okey. Image sensor ni sebenarnya dia mempunyai kata orang tu saiz dan pelbagai saiz. Dan bercakap tentang apa ni kamera digital ni sebenarnya di samping kita perlu mengetahui sensor, dia berkaitan dengan lensa Depan ni adalah lensa dia, kemudian di belakang ni adalah body camera. Untuk pengetahuan semua, kalau zaman dulu kita di belakang ni terdapat filem, tetapi di sini kita nampak kita boleh view image kita di sini kita tak boleh buka. Itu yang ketara kita nampak So apa yang saya nak jelaskan sini bagi mereka yang baru, saya sebenarnya akan mempraktikkan menunjukkan sesuatu kamera ini secara yang mudah, semudah-mudahnya bagi orang yang hobinya mengambil gambar tapi bermula
bermula bermaknanya baru bermain dengan kamera. Saya akan tunjukkan basicnya yang paling habis basic. So bila kita biasa dengar perkataan seperti aperture, shutter speed, ISO dan sebagainya ya. Jadi saya lebih suka membawa satu benda yang tentang exposure ya. Kadang-kadang kita ambil gambar terlalu terang, kadang-kadang terlalu gelap. Jadi itu semua yang sebenarnya disebabkan kita tidak memahami konsep aperture dan shutter speed. Okey, kita tengok bagaimana apa yang katakan shutter speed dan apa katakan aperture. Okey, kita tengok kat sini. Ini dipanggil aperture Aperture ni kalau kita ini dipanggil shutter speed. Saya tekan shutter dia akan nampak turn atau lansir dia akan kita nampak dia punya pergerakan dia. Maknanya semasa ini image ataupun apa dikatakan di belakang terletak sensor, bermakna di sini berlakunya pendedan cahaya tu berlaku ya. Jadi kalau sensor dekat sini, kalau zaman dulu filem, zaman sekarang ni dekat sini sensor. Okey, ini dikatakan shutter speed. So saya boleh laras dia kepada slow speed, fast speed, bergantung kepada kita punya job apa yang kita nak buat. Misalnya saya nak ambil sesuatu benda yang slow speed, nak nampakkan dia punya pergerakan, inilah dikatakan slow speed, lambat, dia punya curtain tutup. Tetapi kalau saya nak matikan pergerakan, maknanya gambar statik saja, so saya akan gunakan dia fast speed, jadi cepat. Maknanya curtain tutup dengan kadar yang masa yang sangat cepat. Misalnya ni saya nak ambil kereta ataupun apa-apa saja kenderaan laju, saya nak berhentikan pergerakannya, maka shutter speed lah saya akan bermain dengan shutter speed dulu. Okey, satu lagi permainan kita dalam kamera ini ialah aperture. Aperture kalau kita lihat di sini, ini perkara basic yang sebenarnya aperture, kita boleh laras kat sini aperture. Bila saya buka aperture opening, kalau saya gunakan aperture 16 maknanya, 16 ini angka dia besar Angka dia besar bukan makna lubang dia besar saiz dia besar, tetapi nombor dia besar tetapi opening dia sangat kecil kecil sangat. Okey. Maknanya inilah jumlah cahaya yang masuk. Bermakna aperture mengawal jumlah cahaya masuk. Ini bermakna kalau saya gunakan bukaan yang lebih besar, saya gunakan bukaan yang lebih besar, bermakna banyaklah cahaya masuk dekat situ. Okey. So aperture ni boleh dilaraskan besar dan kecil bergantung kepada apakah job yang kita nak buat. Okey. Untuk pengetahuan semua, makin besar opening ini, makin banyak jumlah cahaya masuk, makin kecil opening dia, sedikit cahaya masuk. Ini bermakna aperture mengawal jumlah cahaya. Berbanding dengan shutter speed, dia mengawal masa Maknanya shutter speed ni tadi, kalau aperture tadi besar kecil, tetapi shutter speed dia mengawal masa dedahan tu berlaku berapa lama. 1 saat, 2 saat, 3 saat, ataupun 1/4 saat, ataupun 1/8 saat, bergantung masa. Ini bermakna masa. Opening telah dibuka, tetapi masa pula satu lagi penentuan dekat situ. Jadi kalau gabungan ini tak mantap, itulah jadi gambar sekejap terang, sekejap gelap. Jadi hari ini kita selesaikan masalah ini, bagaimana nak mendapatkan hasil gambar kita menjadi normal exposure. Maknanya kita tengok pun kita sedap mata kita memandang. Jadi dalam hal ini, saya dah terangkan tadi berkenaan dengan aperture dan shutter speed. Jadi kalau untuk pengetahuan saudara semua kalau satu ketika dulu sewaktu kita bermain dengan kamera SLR, maknanya kita bermain dengan filem, okey. Tetapi pada tahun 1996 bila mana digital mula bertapak di Malaysia, pada masa itu yang sebenarnya kamera jenis compact saja. Untuk pengetahuan kamu sekalian, kameranya dia bentuk dia macam ini saja Nak kata kamera macam bukan kamera, nak katakan teropong bukan teropong Jadi inilah kamera digital pada tahun 1996 dikeluarkan oleh Kodak Jadi apa yang istimewa pada ketika itu, inilah teknologi yang terbaik pada tahun 1996. Mungkin pada masa ini kita akan ketawalah gelak maknanya teknologi ini ketinggalan ke belakang. Tapi pada tahun 1996 inilah yang terkini. Apa yang istimewanya pada ketika itu ialah dia tidak ada memory card. Ini bermakna di dalamnya ada internal memory. So dan bila saya ambil gambar, saya tak boleh lihat gambarnya sebenarnya. So saya kena connect dengan saya punya PC. Lepas tu saya boleh view image dia. Kemudian boleh ambil gambar sebanyak 44 keting saja, tak boleh lebih daripada itu. Nak ambil lebihnya, saya kena delete semua sekali gambar dan barulah start ambil gambar yang baru. Itulah teknologi pada masa itu. Maka atas kehendak manusia, di atas kepandaian manusia, maka lahirkan satu lagi kamera digital
format compact juga, tapi kali ini dia lebih kata orang tu mesra sedikit, di mana kita boleh masuk memory card di sini dan juga disket. Disket pun boleh masuk pada ketika itu. Masa tu disket masih digunakan. Jadi kalau kita masuk disket, bayangkanlah berapalah keping gambar kita boleh ambil gambar. Habis tinggi 3 hingga 5 keping, habis macam itu. Tetapi pada masa itu ada juga memory card, tapi memory card dia tidaklah besar saiz dia je. Ada 4, 8 MB, tidak besar macam sekarang, ada kata sampai 32 gig, 64 gig. Tetapi pada peringkat inilah teknologi yang terbaik yang sebenarnya. Apa yang saya tertarik pada kamera ini yang sebenarnya, walaupun dia agak ketinggalan ke belakang, tetapi dia boleh merakam suara. Ini bermakna kalau saya berada di outing, saya ambil gambar, saya tak perlu menulis di mana saya lokasi, saya hanya rakam suara saya saja. Dan kemudian kita boleh shoot gambar. Pada ketika itu, kamera ini popular digunakan oleh Plus. Saya tak pasti, mungkin dia nak ambil gambar, apa ni kata orang tu, kelajuan kereta, tapi saya tak nampak pun dia punya, dia punya keistimewaan di situ, kerana kita terpaksa mempunyai satu kotak atau 2 kotak disket untuk dimasukkan di dalam untuk mengambil gambar. Tetapi sekarang memudahkan customer, jadi adalah memory card. Saya sedikit kecil tapi image yang masuk banyak. Okey, lanjutan pada itu maka berbagai kamera telah keluar. Maka saya ingat pada sekitar tahun 2005 saya melihat pada masa itu kamera walaupun DSLR telah wujud, tetapi pada masa itu saiz megapikselnya ada 2.6 megapiksel, tidaklah besar mana, dan image dia kata orang tu masih lagi kata orang tu low quality. Jadi teknologi makin meningkat, maka makin lama ia makin menjadi mesra pada pengguna dan kita pun memudahkan untuk kita menggunakannya. Jadi bila bercakap tentang kamera tadi, berbalik pada asal pada kamera tadi, kamera digital ni yang sebenarnya DSLR yang saya pegang ni, untuk mereka yang baru menggunakannya, untuk pengetahuan semua, di bahagian depan ni ada lensa ni, terdapat 2 button. Ada satu button kat sini yang kita boleh torak M, manual, maknanya kita fokus secara manual. Satu lagi secara A adalah autofocus. Bagi saya, untuk kita pengguna yang baru, lebih baiklah kita guna autofocus, memudahkan proses kerja kita. Bila kita melakukan autofocus, bukan bermakna setting kamera ini kita pun bersifat auto. Tidak. Pada kamera, kita akan letak di setting, manual setting. Okay? Bagaimana setting manual dan sebagainya akan saya tunjuk pada slide yang sebentar lagi. Namun demikian, semua saya nak beritahu kepada pengguna, terdapat setting-setting yang perlu kita tahu dekat body camera ni. Ada setting M, bermakna manual setting. Kalau A bermaksud dia aperture priority. Kalau S adalah shutter priority. Kalau P adalah program. Kalau A, auto, dia tulis auto warna hijau tu, bermakna fully automatic. Bermakna kamera itu telah diprogramkan, dia melihat satu tempat itu kurang cahaya, dia akan menaikkan flash dia tempat yang kurang cahaya. Tetapi tempat yang, kalau saya gunakan P program, setting dia akan ambil gambar mengikut situasi ketika itu, maknanya tanpa mengeluarkan flash. Tetapi kalau kita buat setting automatic, bila tak cukup cahaya, dia akan keluarkan flash untuk merakam gambar. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita kena tahulah apa yang terdapat dekat body kamera kita supaya kita dapat mengawal kamera dengan lebih bijak. Jadi dalam perkara ini saya akan memberitahu lebih dekat lagi. Dekat sini terdapat manual, manual setting. Kita boleh set kita punya kamera. Untuk pengetahuan semua, kalau kita mengambil gambar, kadang-kadang orang tanya nak pakai JPEG ke, nak pakai RAW file. Kadang-kadang orang bertanya macam itu. JPEG itu dia bermaksud Joint Photographic Export Group. Jadi secara logiknya sebenarnya bergantung kepada individu tertentu. Misalnya, apakah job yang saya nak buat? Saya seorang business, saya lebih kepada ke arah komersial, saya akan pastikan saya akan menggunakan RAW file. Tetapi kalau saya just nak ambil gambar untuk travel, untuk ambil gambar untuk media, misalnya saya nak ambil gambar sukan, ambil gambar event yang perlu saya post dengan segera, maka JPEG lah yang terbaik yang sebenarnya. RAW file ini memang bagus, iaitu dia mempunyai data solid 100%. RAW file ni format dia begini, contoh dia ialah macam zaman dulu kita ambil gambar menggunakan filem kan. Jadi kita rakam gambar,
maknanya semua image cahaya tadi melekat di filem kita. Jadi kalau kita menggunakan raw file, bermaknanya di 100% data itu ada dekat memory card kita setelah melalui proses kepada sensor, kemudian image itu berada di kita punya memory card, bermakna solid 100%. Tetapi berbanding dengan dia bila 100% kita tak boleh tengok lagi dia, bermakna saya tak boleh tengok image tu. Saya perlukan satu software tertentu yang dibekalkan oleh produk tertentu. Jadi kalau saya ambil saya ambil memory card tu hantar kedai untuk print, dia tak boleh print. Ya, dia perlu diedit dulu ya. Tetapi dia punya solid color yang power Tetapi JPEG ni pula bagusnya apa setting yang telah kita buat nanti. Bila kita klik saja gambar tu akan dihantar kepada image sensor, setelah tu diproses. Setelah diproses pada ketika inilah banyak data yang akan dibuang. Berbanding dengan profile data tadi solid 100% masuk kepada punya memory card. Tetapi untuk JPEG sampai ke sensor kemudian diproses, setelah diproses pada ketika inilah data akan dibuang, hanya yang dikompreskan saja itu yang akan kita gunakan. Bila kita dikompreskan bermaknanya di sinilah keistimewaan JPEG file di mana kita boleh merakam banyak image. Bandingkan kalau kita ambil 1000 keping gambar berformatkan JPEG, tetapi kalau raw file kita hanya dapat 25 keping saja. Di situ kita tengok satu jurang yang perbezaannya. Jadi apakah yang mana satu yang bagus? JPEG ke raw? Yang sebenarnya bergantung kepada individu. Bagi saya, kalau saya fotografer biasa, saya akan ambil gambar event, ambil gambar apa saja yang tujuan saya untuk post ke media sosial. Jadi saya tak perlu kepada raw file bermasa. Saya perlu edit ke untuk berpuluh-puluh keping. Jadi situ buang masa. Kenapa tidak saya gunakan JPEG? Terus melalui satu proses yang mudah. Okey. So itulah cerita tentang RAW dan JPEG. Kemudian kita masuk kepada menu. Bila kita pergi menu nanti kita akan nampak beberapa pilihan. Kalau mungkin saudara tidak nampak, namun demikian apa saya nyatakan mungkin dapat satu gambaran. Yang penting bila kita letak JPEG tu, kita jangan letak dia ada normal, ada basic. Kita pastikan kita letak JPEG fine. So dia masih lagi still quality, tetapi taklah sehebat raw file tadi. Jadi kita setidak-tidaknya masih control lagi dia punya quality. Bukan bermakna bila kita pakai JPEG kita tak boleh edit dalam Adobe Photoshop. Boleh, tetapi tidaklah sehebat raw file tadi. So kemudian lebih baik kat sini kita gunakan JPEG fine. Kalau kita tak tahu nak gunakan apa, raw ke, nak pakai JPEG, ada setting sini dia boleh pakai dua-dua, raw dan JPEG, bermakna makin besarlah size file digunakan. Jadi kat sini bergantung kepada individu. Kemudian kat sini ada juga image size. Biasakan kalau kita nak edit, kita letak dia kepada large size. Bermakna size besar. Large ni umpama kalau kita ambil gambar size yang besar. Kalau medium ni umpama macam size gambar 8x10, 8R, A4 paper. Macam A4 paper. So kalau yang satu lagi small tu lebih kurang macam kertas gambar, macam envelope gambar lah, lebih kurang macam tu lah. So large ni untuk A3 yang size besar. So kalau kita starting dengan yang besar, untuk kecilkan dia tak ada masalah. Jadi itulah cara mudahnya bila bercerita tentang kamera ni. Okey, sekarang ni kalau kita lihat dekat sini, beberapa setting yang telah saya tunjukkan tadi, iaitu manual, aperture. Kita setting-setting ni akan saya detailkan pada saya punya slide sebentar lagi. Okey. Satu lagi saya nak tunjukkan kepada saudara. Kadang-kadang dekat kamera kita ada satu setting. Kadang-kadang orang tanya kepada saya, apa tu B? B tu apa? B tu ialah bulb. Bulb tu dia punya cara bekerja dia tidak sama dengan shutter speed yang lain. Bulb ni dia bekerja dia begini. Kalau kita perhatikan dia punya kerja dia tak sama. Dia akan bekerja dengan cara kaedah fully manual. Ini bermakna kalau saya tekan shutter, berapa lama saya nak dedahkan dia ikut kepada saya punya skill pengambilan gambar. Contohnya saya nak ambil gambar malam. Jumlah cahaya yang tidak cukup. Inilah permainan kepada professional fotografer. Dia akan menggunakan bulb setting ataupun satu lagi kita boleh guna slow speed. Okay? So ini fungsi dia. Bahkan kalau kita nak ambil gambar, katakan image, double image, katakan seorang boleh menjadi dua orang dengan menggunakan setting ini juga. Nak ambil gambar bunga api, katakan yang dipancarkan di langit tu, kita nak nampak macam postcard, ini pun setting ini. Okay. Kemudian kita akan lihat satu lagi kepada flash. Flash ini tidak kurangnya penting juga kalau kita berada di dalam
situasi di mana kurang cahaya, kita perlukan penambahan cahaya. Cahaya flash ini dia punya ukuran Kelvin ialah 5500 Kelvin ya. Seumpama dengan cahaya di luar. Di luar tu 5500 Kelvin. So bila kita masuk dalam, dia tidak mencapai ke tahap 5500 Kelvin. So untuk cover tu kita gunakan flash. Flash ini bersamaan dengan 5500 Kelvin. Okey. Kita terus kepada satu part yang lain. Kita tengok kepada kita punya slide sekarang ni. Saya akan naikkan saya punya slide. Okey. Kita tengok kita punya slide. Slide saya mana? Saya akan share. Saya dah share slide saya tadi. Sorry sekejap Okey. Okey. Okay, sekarang sudah sampai ke slide ni. Saya nak tunjukkan slide sebentar lagi. Okey. Bila kita bercakap tentang hobi, sebentar tadi saya cakap tentang hobi. Bila kita cakap berhobi, macam-macam jenis hobi lah. Tapi saya nak lebih menjurus kepada satu hobi, iaitu hobi yang orang yang suka berkarya. Dalam kita berkarya, hobi berkarya ni tadi secara mudahnya lah saya lebih kata orang lebih mudah untuk saya menceritakan dia. Dua jenis. Satu ialah di bidang penulisan. Dikatakan bidang penulisan ni ialah menjurus ke arah penulisan, contohnya ke bidang sastra misalnya. Suka menulis novel, cerpen, menulis apa-apa artikel lah. Maknanya itulah untuk penulisan. Begitu juga tentang akademik, penulisan dalam bentuk akademik. Semuanya menjurus kepada satu karya yang bentuknya adalah penulisan. Satu lagi dikatakan berkarya ni ialah kita berkarya secara visual, melalui gambar. Yang sebenarnya kalau kita berkarya melalui gambar ni, bila mana saya mengambil gambar dekat luar, saya ambil gambar family, ambil gambar orang tu, gambar orang tua saya masa dia hidup. Dan satu ketika nanti saya akan rasa saya sangat rindu kepada ayah saya. Dan masa itulah kita akan melihat gambar-gambar yang pernah kita ambil, kita lihat satu persatu. Dan pada ketika itu kita akan seolah-olah merasakan kita dekat sangat dengan orang tua kita dengan melalui melihat gambar tadi. Begitulah kesan terapi melalui proses pengambilan gambar tadi. Bila hasilnya menjadi hard copy kepada kita, kita dapat lihat satu persatu. Kita kalau rindu kepada orang tua kita boleh tengok pada gambar itu. Kita seolah mendengar satu pesanan pada dia supaya kita bersembahyang, bersedekah, kemudian berbuat baik kepada orang lain. Kita masih ingat lagi bagaimana kata dia bekerja untuk Allah, bekerja dengan sebaik mungkin. Jadi ini semua adalah terapi untuk kita, motivasi juga untuk kita. Maknanya ambil gambar bukanlah bersifat negatif tapi yang merupakan positif. Jadi di samping itu, next slide. Okey. Tadi saya telah bercerita secara ringkas tentang Canberra. Pada kali ini, saya nak terangkan tentang Canberra. Biasanya, Canberra ni dia mempunyai family yang sebenarnya. Satu family yang besar sebenarnya. Kalau kita pergi kedai gambar, kadang-kadang kita tak tahu apa yang sebenarnya Canberra kita nak beli. Macam-macam jenis Canberra. Canberra yang berbagai saiz, berbagai warna dan sebagainya. Jadi pada hari ini, bagi mereka yang memulakan bidang fotografi, setidak-tidaknya kita mempunyai knowledge untuk membeli kamera apa pilihan kita. Apakah kita menjurus kepada kamera compact saja yang biasa kita gunakan, ataupun tak payah beli, pakai handphone saja. Okey. Jadi kamera ni dia punya family. Kalau kita tengok kamera yang saya tunjukkan ni sekarang ni adalah kamera jenis compact. Kamera jenis compact di mana okey. Kamera ini adalah kamera compact.
Jadi kamera ni dia punya cara bekerja macam lebih kurang macam kamera zaman dulu. Ini zaman dulu punya kamera, dia menggunakan filem jenis compact ni. Konsep dia kamera compact digital ataupun compact jenis yang zaman dulu dia punya style dia, kamera ni telah diprogramkan. Dia telah diprogramkan mengatakan bila kita ambil gambar, dia akan melihat cahaya yang paling banyak sekali. Ini bermakna kalau saya ambil gambar orang dekat jendela, saya kat sebelah dalam, orang pun kat sebelah dalam, kawan saya sebelah dalam, dan latar belakang dia adalah cahaya. Kamera ni akan detect cahaya yang paling terang. Dia beranggapan bahawa jumlah cahaya dah cukup pada masa itu. Sebab tu bila kita snap gambar, gambar kita gelap dan latar belakang yang terang. Inilah konsep kamera yang telah diprogramkan, iaitu kamera compact yang sebenarnya tak boleh pergi jauh. Maknanya saya tak boleh nak membuat satu-satu setting yang agak lebih sempurna daripada itu. Jadi kamera compact ini bergantunglah pada pengguna. Kalau saya nak travel, saya bukan peminat fotografi yang serius, saya just pakai compact, it's okay, boleh pakai, tak ada masalah. Okay? So lagi satu, dia merakam sesuatu yang tidak sama. Apa yang kita lihat yang sebenarnya melalui viewfinder di sini. Tetapi yang merakam adalah lensa yang kat bawah ni. Dia tidak sama, dia tak ngam, dia tak synchronize. Berbanding dengan kamera digital ataupun kamera SLR, konsep dia, apa yang kita lihat dipantulkan dekat kita punya mirror kat sini. Bila kita snap, mirror tu akan ternaik ke atas dan dipantulkan. Kita akan melihat melalui viewfinder sini exactly 100% sama dengan subjek. Tetapi kalau kamera compact yang jenis compact ini, memang kita tak akan dapat rakam yang sama. Okay, next kita tengok satu lagi kamera. Okay, inilah kamera yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu kamera digital single lens reflect. So kamera ini hampir sama dengan kamera zaman dulu, iaitu SLR, cuma teknologi saja yang berbeza, iaitu digital. Iaitu dia punya material dia yang merakam image adalah sensor. So kualiti dia terletak kepada sensor. Makin besar saiz sensor dia, makin mahal harga kamera tu dan berkualitilah gambarnya. So itu berkenaan dengan sensor. Bercakap tentang kamera DSLR ini, kita juga akan melihat di bawah ni ada kamera, bercakap tentang kamera digital ni, di bawah ni adalah kamera SLR yang menggunakan filem di bawah ni. So kita tak nampak beza dia, itulah yang saya cakap tadi, beza dia ada kepada sensor tadi. So inilah kamera akan kita belajar sebentar lagi, dan next kita akan lihat satu lagi kamera, ini abang dia. Kamera ni digunakan oleh professional photographer. Kamera ini berukuran yang lebih besar, dan untuk pengetahuan semua, kamera ini agak murah je harga dia, lebih kurang 50-60 ribu. Jadi pendek kata nak pakai ini, dialah orang yang sepatutnya, maknanya mereka yang boleh menghasilkan sesuatu income melalui penggunaan kamera ini. Biasanya kamera ini digunakan dalam studio, biasanya digunakan studio, dan dia punya style bekerja dia hampir sama dengan kamera DSLR. Okey, satu lagi kita tengok kamera dekat sini, dipanggil kamera apa ni? Ini kameranya lebih besar, digital large format kamera. Kamera ni kalau awak tengok zaman filem P.Ramlee, kita tengok yang dia slow mo, bila snap ada penyambung di belakang semua. So inilah kamera yang digunakan, iaitu kamera yang berukuran besar. Dan untuk pengetahuan saudara semua, dia tidak menggunakan filem yang biasa, tetapi dia menggunakan filem jenis saiz keping, ukuran keping 4x5 inci. Dia letak di belakang ni, terdapat satu magazine dekat sini. So dia akan rakam gambar tu. Sekarang dengan teknologi yang baru, maka digunakan format digital. Mungkin kita tertanya apa benda yang kat sini. Inilah dipanggil bellows, yang akan bila mana kita nak fokus, dia akan mengembang, memanjang atau memendekkan mengikut jarak subjek yang kita nak ambil, objek yang kita nak ambil. So itulah dia punya focusing distance, dia boleh berlaku kat situ. So yang sebenarnya kita bukan nak belajar yang ini, dan kita yang sebenarnya nak belajar yang ini, kamera yang ini kita nak belajar. So kita fokus kita pada hari ini. Okey, biasa tak tengok macam ni? Kadang-kadang kita ambil gambar, kita terlalu gelap, dipanggil dalam istilah fotografi, dipanggil underexposed. Kemudian kita tengok kadang-kadang gambar kita terlalu terang. Beginilah keadaannya. Terlalu terang bermakna dia overexposed, detailnya hilang. Tetapi yang dia kata gambar yang baik ialah good exposure seperti ini. Inilah gambar yang boleh kita anggap sebagai yang paling tepat di sudut penilaian exposure-nya. Jadi pada hari ini kita nak selesaikan masalah ini. Kita tak nak lagi ambil gambar macam ini, itu underexposed. Kita tak nak ambil gambar secara overexposed. Kita nak ambil gambar macam ni. So apa yang kita boleh buat pada hari ini? Pada hari ini sebelum kita belajar yang itu semua, kita tengok satu lagi. Pada kamera digital, kalau kita tengok dalam kamera digital ni, saya tak dapat nak tunjukkan sebab pada slide ni saya tunjukkan, kita akan nampak simbol-simbol seperti ini. Simbol ini akan dipaparkan
di LCD kita. Maknanya di sini akan dipaparkan. Bermakna kalau saudara nak tahu semua, kalau kita nak tahu, apa tu? Kalau kita nak tahu dia punya apa tu? Okey, kalau nak tahu dekat sini adalah shutter speed. Kalau kita laras shutter speed, dia boleh berlari kat sini daripada 1/1000 kepada 1/125. Dekat sini dipanggil shutter speed. Kemudian kat sini dipanggil aperture. F ni adalah, F itu makna simbol kepada aperture, iaitu stop. Stop 10, inilah ukuran dia. F10 makna inilah dia punya opening dia. Makin besar number di sini, makin kecil lah bukaannya. So kalau nombor sini 1 bermakna opening dia sebesar-besarnya. Banyaklah jumlah cahaya. Jadi kita membuat andaian bahawa lebih baik kita buka besar saja opening dia, so banyak cahaya masuk, so gambar kita okey. Tidak sebenarnya makin besar opening dia ataupun makin kecil, kita tak ada masalah untuk mendapatkan normal exposure. Dengan syarat kita melakukan adjustment dekat kita punya shutter kat sini. Kita boleh adjust. Bila kita adjust kat sini, garis-garisan ini akan ke kanan ataupun ke kiri. Boleh digerak-gerakkan bila kita adjust kat sini, saudara. Kita boleh adjust kat sini. Kita punya target ialah kepada di tengah. Bila tengah, dia good exposure. So kalau tengok gambar awak punya exposure dia lebih kepada positif, bermakna dia overexpose. Gambar akan menjadi terlalu terang. Bila terlalu underexposed pula, beginilah simbolnya. So target kita laraskan. Jadikan dia betul-betul di tengah. Okay? So itu katakan normal exposure lah. So itu gambar kita akan nampak lebih baik dan lebih bagus. Okey. So pada hari ini sebenarnya saya nak berkarya, tapi berkarya saya ni lebih kepada kata orang menjurus kepada orang yang baru belajar. Kita akan belajar teknik aperture dan shutter speed. Bagaimana kita nak menghasilkan satu keping gambar yang boleh mempunyai nampak kesan, katakan satu benda tu kita nampak dia terhenti. Nampak tak macam ni? Air ni terhenti dekat sini. Bagaimana kita nak lakukan demikian? Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan tentang shutter speed, kita tak dapat menghasilkan gambar macam ni. Mungkin air tu dah jatuh kat bawah, kita baru snap gambar tu. Begitu juga pada gambar yang kedua ni, kita akan lihat background ni semuanya blur. Hanya subjek yang kita nak highlightkan saja yang akan jelas. Dan kita dalam masa yang sama, kita tengok teknik komposisi gambar ni. Tengok gambar dia tidak meletakkan di center, di tengah. Komposisi ini akan saya jelaskan, kita bincangkan kemudian pada slide yang akan datang. Tetapi sebagai clue dia, pembayang dia, cuba perhatikan gambar yang diambil. Tidak semestinya, jangan letak subjek di tengah. Pada hari ini, mulai hari ini, kita jangan letak subjek di tengah. Kita letak dia di tepi macam ni. Dipanggil rule of third. Akan kita belajar sebentar lagi. Ambil gambar di tengah ni. Kalau kita ambil gambar di tengah, ambil gambar pasport dia, saudara. Itu pasport. Tetapi ini lagi satu lagi. Bagaimana dia letakkan, macam mana suatu kita ambil gambar, kita letak dia, konsep rule of third kita gunakan. Dua cara inilah kita akan belajar, tapi sebelum kita belajar, kita perhatikan perkara-perkara yang tentu, kita kawal kamera kita dulu. Seperti mana saya katakan tadi, pada pengguna kamera DSLR, dia dapat simbol-simbol macam ni lah. Kalau Canon, dia akan tulis M bermaksud manual, AV ni bermaksud aperture. TV ni bukan TV kat rumah, ni TV bermakna shutter speed. P ni program, okay? So ini ada simbol auto, fully auto. Kalau kamera Nikon, dia akan tulis manual, aperture priority, shutter priority dan program. So apa dikatakan A ni, aperture. A ni bermaksud ialah aperture. Bermakna dekat kamera saya, katakanlah saya nak blurkan background saya menjadi gambar macam tadi. Saya nak jadikan gambar saya blur macam ini, 100% ni. So cara jalan pintas dia, saya tak susah. Saya terus pergi kepada kamera saya dan saya tekan button. Saya laraskan dia ni A, saya letak dekat dia punya penanda dia. Apa yang akan berlaku aperture kita akan set sendiri. Bermakna saya buka opening besar. Kemudian exposure, kamera yang tolong. Bermaknanya kamera ni membantu kita. Begitu juga kalau dia tulis S, shutter speed. Bermakna shutter speed saya yang akan laraskan. Saya nak hentikan pergerakan, saya letak fast speed. Tetapi kamera ni tolong menjadikan exposure ni normal. Okay? Bila saya letak dia kepada P program 100% lah. Itu sekali bukan saya yang mengawalnya, kamera tu mengawal 100%. Jadi pada hari ini kita tak nak belajar yang tu. Kita nak ajar
manual setting. Kerana bila kita belajar manual setting, 100% shutter priority, aperture priority ni macam kacang, mudah bagi kita. Dan sebenarnya aperture priority, shutter priority, professional photographer jarang gunakan tu. Kebanyakan mereka akan menggunakan manual setting. Pada hari ini kita fully akan belajar tentang manual setting. Okay? So kita tengok seterusnya. Kita tengok dah simbol tu, kemudian kita tengok yang ni. Okey, yang inilah yang kita akan masterkan dalam tentang penggunaan light meter. Ini dipanggil light meter Light meter dan ini adalah aperture. Kemudian yang ini aperture, dia punya bukaan aperture, ini simbol dia 5.6, inilah bukaan dia, ini adalah shutter speed. Okay. So katakanlah saya nak ambil satu gambar, saya nak ambil gambar. Saya nak fahamkan konsep aperture ni lebih mendalam. Aperture ni, di mana saya terangkan tadi, dia mengawal jumlah cahaya. Di samping dia mengawal jumlah cahaya aperture ni, dia sebenarnya mengawal jarak jelas. Kalau tengok tadi saya ada tunjuk gambar bagaimana bunga ros itu jelas, belakang dia blur. Ini adalah konsep penggunaan aperture. Bila kita letak opening yang besar macam ni, apa yang berlaku ialah latar belakang dia akan menjadi blur 100%. Dan subjek akan jelas. Tetapi kalau kita tengok gambar dekat sini, lain pula Bila buka aperture dia besar, gambar dia terlebih cahaya dibanding overexpose. Kenapa berlaku macam ini? Sebabnya ialah kita tidak merujuk kepada light meter yang kita belajar hari ini. Kita perlu laraskan sampai di tengah-tengah ni. Kalau kita tengok gambar tadi terang, itu menunjukkan dia berada, light meter berada di sini. So apa yang perlu kita buat, kita laras kita punya shutter speed sampai dia berada di tengah-tengah sampai ke di sini. Di sini baru dia panggil normal exposure dan gambar kita akan menjadi normal exposure dan kita puas hati. So itulah konsep dia cara mudahnya. Ini bermakna aperture bukan mengawal jumlah cahaya saja tapi dia mengawal jarak jelas ataupun depth of field. Jadi dia mempunyai peranan yang sangat penting untuk pengetahuan semua. Makin besar opening aperture ni, makin besar bermakna makin mahallah harga lensa. Dan makin kecil opening dia pun begitu juga makin mahal harga lensa tu. Kenapa boleh berlaku demikian? Sebab bagi mereka yang tahu menggunakan lensa ni secara sebaik mungkin dan tahu konsep aperture ni, yang sebenarnya makin kecil opening dia, makin luas kedalaman medan fokusnya. Bermakna saya kalau katakan fotografer landscape, bermakna favorite saya akan pegang kepada opening yang kecil. Sebab apa? Saya nak kedalaman medan fokus dia luas. Tetapi kalau saya nak ambil product shot, saya just nak ambil certain part saja, saya nak jelaskan satu subjek, yang lain saya nak blurkan. So, jawapan dia ialah saya akan beli satu lensa yang mempunyai opening yang paling besar. 1.4 tak besar tapi 1 dah paling besar, bermakna harga dia lagi mahal. Tetapi biasanya kalau kita pergi kat kedai memang dia telah bekalkan kita dengan satu kamera dengan lensa yang ukuran dia bagi kita 16 hinggalah 5.6 sampai 4 saja. Inilah ukuran yang dibagi kita dengan harga 2,400, 2,500. Dia bermakna lensa yang baik-baik disimpan untuk dijual. Bermakna kalau kita nakkan lebih baik gambar kita kenalah beli lagi lensa. Jadi sebelum kita beli lensa demikian, sebaiknya kita belajar dulu. Bukan bermakna lensa yang biasa kita beli tu tak boleh menghasilkan gambar latar belakang dia blur. Boleh. Asalkan kita punya knowledge pada hari ini bahawa opening yang besar akan blurkan background, opening yang kecil akan menjelaskan segala-galanya. So itu adalah konsep aperture. Kita tengok gambar ni. Gambar ni saya ambil, saya akan fokus betul-betul menjurus dekat bahagian ni. Saya fokus kat sini. Bentar Okey, di sinilah area yang saya akan fokus. Dengan tujuan saya nak blurkan background. So, apa yang perlu saya buat ialah, pertama, saya akan setkan dia punya opening yang paling besar, satu. Kedua, saya akan pastikan masa saya ambil gambar, saya fokus subjek, and then saya akan cuba dapatkan light meter dengan memusing adjustment kat sini, iaitu shutter speed yang saya pusing sampai dia punya positif negatif
ke arah simbol yang di tengah dipanggil normal exposure. Barulah hasilnya kita akan nampak begini. Bermakna semua subjek akan, satu subjek yang jelas, yang lain akan blur, tapi dalam masa sama dia mempunyai nilai cahaya yang tepat. Okey. So kita tengok next gambar seterusnya. Kita tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok gambar ni bagaimana uncle ni ambil gambar. Ini kira macam saya lah ya, maknanya dah beruzur dah berumur. Okey. Fotografer ni ambil gambar, dia ambil A, B dan C. Target dia ialah untuk menjelaskan subjek di B, di tengah-tengah ni. So, yang pertama yang perlu dibuat ialah dia akan meletakkan opening yang paling besar dengan menggunakan F2. F2 angka yang kecil tetapi opening dia besar. Target dia ialah nak blurkan subjek di depan dan di belakang. Opening dia dah betul, dia apa yang dia lakukan, dia akan fokus pada subjek yang dia nak, iaitu B. Ingat ya, bila kita nak ambil gambar macam ini, kita pastikan subjek yang kita nak kita fokus. Jangan saudara fokus dekat sini. Bila saudara fokus dekat sini, ini bermakna subjek ini akan jelas, B akan blur, C akan blur. Jadi dalam kes ini dia nak jelas yang B saja. So B lah kita fokus. Setelah B kita fokus, kita cari light meter sampai normal exposure and then klik. Dan hasilnya menjadi normal exposure, depan jelas, depan akan blur, subjek jelas dan background blur. So sebenarnya bila bercakap tentang depth of field ataupun kedalaman benda fokus ini, bukan saja kata orang tu aperture yang mempengaruhi blur ni subjek ni, tetapi satu lagi jarak. Jarak juga memain peranan yang penting. Bayangkanlah saudara berdiri di belakang dinding. Saudara nak jelaskan wajah anda dan dalam masa sama nak blurkan dinding di belakang, sedangkan jarak anda terlalu dekat. Dia maknanya distance anda dengan subjek itu hampir sama. So dua-dua akan jelas. Jadi pastikan jarak tu ada, dia punya depth, dia ada jarak dia antara satu sama lain. Sebab tu gambar ini dapat dihasilkan begini keadaan dia. Okay? Jarak adalah penting. So di sini bukan bermakna bila kita cakap tentang aperture, kita tak dapat lakukan disebabkan oleh perkara kedua. Faktor kedua itu jarak. Dan faktor yang ketiga disebabkan lensa. Bermakna lensa ni pun satu juga. Kalau kita nak buat macam ini, pastikan kita menggunakan lens yang sesuai. Janganlah kita gunakan wide angle lens. Kalau kita gunakan wide angle lens, bermakna semuanya jelas. Ada dengar suara suara latar belakang saya cakap ni seolah saya pun bercakap sama dalam dunia. Saya harap boleh betulkan. Okey. Next kita tengok gambar ni. Satu lagi contoh. Okey, di sini opening besar ni, setelah kita letak aperture yang paling besar, kita fokus pada subjek. Sepatutnya di belakang ini ada jambatan. Ada jambatan. Tetapi dengan peranan opening yang besar, aperture yang kecil, nombor yang kecil, opening yang besar, kita tengok semua jambatan tu hilang. Di sinilah terletaknya kekuatan aperture. Tetapi kita tengok gambar yang kedua ni, di mana bila kita gunakan opening yang kecil, aperture angka yang besar, apa yang berlaku, subjek kita fokus jelas dan latar belakang dia semua jelas. Bermakna peranan aperture sangat penting di dalam fotografi ini, perlu kita fahami sebab aperture ini adalah perkara basic dalam fotografi. Kalau saya belajar dulu, inilah yang diberi penekanan utama. So perkara yang kedua hari ini saya nak menjodoh kepada shutter speed. Kita detailkan tentang shutter speed. Tadi aperture kita detailkan, sekarang shutter speed kita cuba detailkan. Kita tengok gambar raja ni. Gambar raja ni kita tengok anak mancing terhenti di setiap bahagian. Ini bermakna digunakan slow speed ataupun fast shutter speed. Yang sebenarnya dia menggunakan fast shutter speed akan menghasilkan gambar demikian. Jadi sebelum kita lebih dekat tentang shutter speed, kita kena faham dalam shutter speed ni dia ada dia punya, kata orang tu ada dia punya kategori. So kategori. Kalau kita tengok sini kategori dia, kita akan nampak satu ni bermakna dia 1 saat hingga ke sini 1/45 saat. Ini dipanggil slow speed. Yang di sini pula 1/60 hingga 1/25 dipanggil normal shutter speed, tetapi biasa orang cakap 1/125 lah dipanggil normal shutter speed. Kalau saudara nak tahu macam mana kadar klip mata saudara, inilah dia normal speed dia 1/125. Okay? So yang di atas ni 1/250 hingga ke 1/4000 dan seterusnya dipanggil fast shutter speed. Untuk pengetahuan saudara, makin
makin tinggi shutter speed ni, makin mahal. Ya. Jadi speed yang laju ni untuk siapa sebenarnya? Adakah kita perlu pakai ke shutter speed yang laju macam ni? Dan sebenarnya kita pun jarang pakai kalau kita just ambil gambar family, just for fun tu, travel, tak perlu sampai 1,000 nama, sampai 10,000, 18,000 dan sebagainya. Kita hanya perlu yang normal speed macam ni pun dah cukup sebenarnya. Ya. Tujuan fast shutter speed ni untuk hentikan pergerakan, untuk slow speed ni untuk nampakkan kesan pergerakan. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam kes ini, shutter speed mengawal jumlah cahaya, tapi dalam masa yang sama dia mengawal kadar pergerakan sesuatu subjek. Bermakna kalau saya faham konsep kat sini, bila saya nak ambil sesuatu benda yang bergerak, saya akan pastikan saya akan set shutter speed dulu. Kemudian bila saya nak cari nilai cahaya, saya akan laras saya punya aperture. So bila masa saya tetapkan, opening tu saya laraskan kepada kedudukan yang normal exposure, maka opening dan shutter dia akan selaras jumlah cahaya dan selaras masa dedahan tu, maka normal lah exposure tu. So inilah perkara basic yang kita perlu belajar sebenarnya. So inilah yang kita nampak, dan dalam masa yang sama kita nampak sini tertulis B, bulb. Bulb ini akan dibincang kemudian, tapi untuk pada hari ini kita belajar yang ini simple tu. Okay. So kita tengok seterusnya, ini adalah 1/125 dipanggil normal shutter speed. Okay. So yang inilah setting dia, kita boleh laraskan. Kalau kita ada kamera digital, kita laraskan kat sini lah. Laras kat sini. Okay. Kalau kita ada kamera digital yang jenis mahal, shutter speed kita boleh laras kat sini. Kemudian aperture kita laras kat depan kalau kamera jenis mahal. Tetapi kalau kamera yang jenis yang okay, kita boleh pakai untuk travel dan sebagainya, kita berkongsi. Bermakna kalau aperture di sini, shutter speed di sini, aperture pun kat sini, tapi kalau untuk aperture kita kena tekan satu button kat sini dan kita laras. Macam ini selalu masalahnya dia. Dua-dua dia pusing kat sini. Sebenarnya salah satu akan beralah, kita tekan di sini dan pusing untuk aperture, lepas untuk shutter speed. Okay. So kita continue kat situ. Kita tengok gambar seterusnya. So gambar ini menggunakan fast shutter speed. Okay. Jadi speed yang dicadangkan daripada sini sampai dah yang 1/4. Kalau tengok gambar ini, janganlah ikut saya, janganlah ikut 1/250. Tak semestinya anda boleh gunakan 1/500. Bergantung pada speed air yang ini yang awak nak macam mana. Kalau nak hentikan betul-betul seketul-seketul, maka gunalah fast speed. Tetapi saya kalau nak gunakan dia nampak macam limpahan cahaya macam ini, saya gunakan dia 1/250. Tapi dalam kadar masa fast speed. Tapi bayangkan kalau saya ambil gambar macam ini dan saya gunakan slow speed, maka gambar tu tidak dramatik macam ini. Dia menjadi air tu meleleh saja dan tak nampak apa-apa. Jadi di situ kita kena tahu bila kita nak gunakan shutter speed, bila kita nak gunakan fast speed. Okay. Kita tengok gambar burung. Okay. Burung ni kita tengok lokasi yang sama, distance yang sama, semua yang sama, cuma yang berbeza dia adalah shutter speed. Di sini digunakan slow shutter speed, ini adalah medium, dan di sini fast shutter speed. Kesannya bila fast beginilah, burung itu akan terhenti. Tetapi kalau kita gunakan slow shutter speed, akan nampak kesan pergerakan dia. Ini medium. Jadi kalau kita faham konsep ini sebenarnya, tak ada masalah. Kita nak gambar apa kita nak ambil? Nak ambil kereta Formula 1, tentu sekali kita kena gunakan speed yang laju. Tak mungkin kalau kita gunakan ambil gambar Formula 1 kita gunakan slow speed, memang satu benda tak nampak. Dan kata nak nampakkan asap kereta pun kita tak nampak sebab dia berlalu begitu saja. So di situlah kefahaman kita tentang shutter speed, kita dah nampak sedikit. Kalau siapa yang ada kamera bolehlah memperhatikannya. So ini adalah contoh fast speed, slow speed. Okay. Kita tengok gambar yang seterusnya. Bila kita cakap shutter speed, fast speed dan sebagainya tadi saya cakap, boleh beri kesan pergerakan. Subjek ini kita tengok dia macam nampak bergerak dan latar belakang dia pun nampak bergerak. Ini cerita dia ialah dalam kes ini ialah ambil gambar menggunakan ada dua kaedah. Satu, kita kamera statik, subjek akan melintas di depan. Inilah speed yang saya tunjuk sebentar tadi. Tapi dalam kes inilah subjek bergerak dan kamera pun sama ikut bergerak, hasilnya gambarnya lebih dramatik. So, biasanya kalau kita nak ambil gambar gini macam ni, kita kena gunakan slow speed
ikut pergerakan motor tu, and then kita akan snap. Bila kita snap subjek tu, jangan kita snap, kita berhenti, tetapi kita just follow saja walaupun dia telah berlalu begitu saja. Okey? Penting gunakan slow speed, dari speed 1/30 ke bawah. Pelarasan itu anda akan ikutlah pelarasan kadar kelajuan sesuatu. Takkan semut pun kita nak pakai fast speed. Semut dia jalan pelan, slow speed pun dia jadi terhenti juga. Jadi dekat situlah ya. Bermakna kadar kelajuan speed itu kena bersesuaian dengan subjek yang melintas di depan kita. Secara teorinya, speed 1/250 adalah untuk fast speed, tapi bergantung pada subjek. Manakala slow speed, bergantung pada subjek apa yang kita nak ambil. So, itulah yang saya nak terangkan pada hari ini. So, kita tengok gambar seterusnya. Okey. Sebenarnya bila kita cakap tentang aperture, kita speed, kita kena gabungkan satu lagi, panggil ISO. ISO ni apa ISO ni dia sebenarnya satu material. Kalau zaman dulu kita pakai filem, bila kita beli filem dia tulis sini set ISO 100, 200. Ini bermakna kalau saya beli ISO 100 pada filem ni, dia perlukan jumlah cahaya yang banyak. Dia perlukan jumlah cahaya yang banyak. Bermakna saya kalau kat luar nak ambil gambar, saya akan gunakan ISO 100. Kenapa? Kerana ISO sensitivity dia kepada cahaya, dia perlukan banyak cahaya. Tetapi kalau saya duduk di dalam ni, jumlah cahaya ni tak banyak, saya perlu gunakan ISO yang lebih tinggi. Bila pakai ISO yang tinggi, dia perlukan sedikit cahaya tetapi sudah memadai untuk mendapatkan gambar yang normal exposure. Jadi ISO ni penting juga Bermakna dia triangle. Aperture, shutter speed dan ISO. Sewaktu anda melaraskan dia menjadi normal exposure, yang anda laras ialah ISO apa yang anda pakai. Dia baca ISO apa yang anda pakai. ISO 100 ke, 200 ke, 400. Dia akan cari apakah material setting ISO awak. Okay? So dekat situlah tentang bercerita tentang ISO. Tapi ISO ni sebenarnya ada kelebihan dia, ada kelemahan dia lah. Makin tinggi ISO dia akan memberi kesan gambar kita bintik-bintik kasar. Bila kita gunakan ISO yang rendah pula, akan nampak dia punya soft, dia licin saja gambar kita. Jadi bergantung. Yang sebenarnya kalau saya ambil gambar dalam, kenapa mesti saya pakai ISO 100? Saya mestilah pakai ISO yang lebih tinggi supaya memudahkan kerja saya. Takkan nak dalam gua saya nak pakai ISO 100. Tak mungkin kan? Jadi di situlah kita kena faham, kita kena knowledge bila nak pakai ISO 100, 200 dan sebagainya. Tetapi dengan teknologi digital, tak macam zaman dulu. Zaman dulu kalau anda nak masuk ke dalam, anda perlu adakan filem ISO 200, 400 dan sebagainya. Tapi zaman sekarang, pakai digital, anda boleh set ISO dia mengikut knowledge yang kita ada. Dekat luar 100, dekat dalam 200. Tak boleh pakai 200, kita push dia pada 400. Tak boleh 400, kita push dia kepada 800. Makin tinggi ISO, makin sedikit cahaya yang diperlukan. Itu cerita dia paling mudah sekali lah. Okay. So kita tengok next apa slide yang kita boleh nampak kat sini. Kita tengok. ISO 100, dia clean. Nampak? Tak nampak apa bintik-bintik kat sini. Tapi kalau makin tinggi ISO dia, kita nampak bintik-bintik noise kat sini kan. So inilah kelemahan kepada makin tinggi ISO. Tapi untuk pengetahuan saudara semua, yang sebenarnya teknologi kamera zaman sekarang makin tinggi teknologi dia. So masalah-masalah ini telah dapat diatasi. Jadi kata makin mahal lagi kamera anda, makin berkualiti gambar anda, kerana perkara-perkara inilah yang diperbetulkan. ISO anda menggunakan ISO yang tinggi pun masih boleh juga ambil gambar dalam kualiti yang baik. So kita tak semestinya, kadang-kadang orang tanya saya nak beli kamera apa kadang-kadang orang tanya saya, dia nak beli kamera macam mana sebenarnya? Nak beli kamera yang paling mahal itu full frame ke atau pakai just APS punya format sensor? Biasanya kalau full frame ni digunakan oleh professional photographer ataupun saya just pakai amateur punya. Sebenarnya bergantung tidak semestinya. Bagi orang yang belajar sebenarnya tak perlulah beli kamera full frame. Sebab kalau kita beli full frame, kita beranggapan bahawa itu teknologi yang terbaik, bermakna kita high end, tetapi sebenarnya 10 tahun akan datang, makin teknologi akan canggih lagi. Kita akan ketinggalan dengan full frame punya kualiti tadi. Just untuk belajar kita pakai saja kamera APS punya format, tak apa. Just simple, dia punya sensor sikit, tapi just boleh lagi mengambil gambar dengan kata orang tu berkualiti. Tapi yang penting kita perlu ada knowledge untuk mengambil gambar, bukan just petik saja. So kat sini kita tengok kesan ISO. Bila makin tinggi ISO dia, makin rosaklah gambar kita. Ada kala orang sengaja dia nakkan noise yang begini, yang kasar ni, terutama mereka yang penggemar mengambil gambar black and white.
Kita tengok kat sini triangle ya, ISO, shutter speed dan aperture. So dua ni bergabung untuk mendapatkan, katakan saya letak ISO 5.6 kat sini, kemudian saya laras saya punya shutter speed sampai mendapat normal exposure. Ya. Kemudian yang sebenar exposure yang kita cari itu bersandar kepada ISO setting kita kat sini. Okay. So itulah dia tentang peranan aperture dan shutter speed yang saya dapat jelaskan pada hari ini. Ini adalah perkara basic dalam fotografi yang sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita ada knowledge tentang ambil gambar saja, tapi kita tidak ada sesuatu point ya, supaya gambar kita mempunyai satu minat orang untuk melihatnya. So pada hari ini saya akan tunjuk anda satu keadaan paling mudah sekali supaya gambar kita lebih bermakna. Maknanya kalau orang tengok gambar kita, oh dia ni ada belajar fotografi, just nice gambar dia, cantik gambar dia. Kenapa? Sebabnya ialah kita mempunyai, mesti perlu ada basic dalam komposisi. Ya. Dalam komposisi ni, kadang-kadang orang tanya, apa tu komposisi? Ya? Cara mudahnya beginilah, saya pun nak terangkan tentang komposisi ni, saya perlu jelaskan beginilah cara mudahnya. Contohnya anda beli ataupun sewa sebuah rumah yang kosong. Bila kita masuk dalam rumah tu, kita akan menyusun atur. Di sini saya nak letak saya punya peralatan perabot saya, kat sini saya letak saya punya kerusi, meja saya, dan saya perlu masukkan konsep apa saya nak masukkan rumah saya. Saya nak nampakkan konsep apa, saya nak lebih kepada tradisional ke, nak nampak kepada British punya konsep ke. Jadi itulah panggil idea kita, bagaimana kita nak menyusun gambar kita supaya mesej tu lebih jelas, orang faham, oh rumah dia ni konsep dia lebih kepada tradisional, macam tu. Bila kita ambil gambar pun macam tu, kita nak ambil gambar konsep tu, orang faham apa yang kita nak sampaikan. Sebab gambar ini adalah dia adalah visual, gambar dia tidak berinteraksi secara mengeluarkan audio. So kita kena sampaikan dia dengan lebih kreatif. Kita kena sampaikan lebih kreatif dengan menggunakan format komposisi. Okey. Dalam komposisi yang sebenarnya banyak elemen dia. Di sini saya tunjuk benda-benda yang simple saja. Ialah rules of third, sudut angle dan framing. Yang sebenarnya yang penting kita tak perlu terlalu banyak sangat dia punya elemen, just simple-simple tapi kita faham dan kita tahu nak gunakan. Contohnya di sini kita tengok bila kita nak ambil gambar, kita akan tengok ada kala gambar kita perlu ambil daripada high ke, ada kali kita perlu ambil daripada low angle. Waktu bila? Dan satu lagi dia eye level. Eye level ni biasa ya, kalau kita ambil cara yang mudah, biasa orang akan ambil eye level macam ini. Ini yang sebenarnya membosankan orang. Bila kita ambil eye level, bangun pagi keluar rumah, itulah kita nampak eye level. Orang tidak akan pergi kat bawah pokok, dia tunduk kat bawah, dia lowkan angle dia, dia naik ke mata di atas. Tak ada mustahil orang akan buat. Jadi bila kita ambil gambar, kita pastikan gambar tu ada angle yang menarik minat orang untuk melihat. So dalam kes ini kita tengok gambar titik ini. Ini konsep yang menggunakan style frog eye. Frog eye ni dia lebih kurang macam ini. Frog eye ni lebih kurang mengambil gambar dengan konsep 45 darjah. Ini katakan tanah, kita naikkan 45 degree macam ni. So kita ambil gambar. Biasanya siapa yang gunakan konsep ni? Biasanya kalau muda-muda, saya mungkin baring dan ambil gambar macam ni. Bila berusia kita tak akan nak baring kan. Lebih baik kita gunakan standing blind shoot. Bermakna kita mengagak 45 darjah dan kita shoot. Banyak kali kita ambil, 10 kali berbagai angle kita nampak. Makin cantik gambar kita. Biasanya kalau dulu waktu orang buat latihan dalam peperangan atau dalam peperangan, mereka akan gunakan konsep blind shoot dan akan gunakan style frog eye view. Dia maknanya dia menyarap dan dia tilt up dia punya kamera untuk menampak view lokasi peperangan dan sebagainya lah. Okey. So ini dipanggil low angle daripada bawah. Dia tilt up kamera, ini low angle. Bahaya kita ambil tu tilt up. Bermakna dalam tilt up konsep ni kadang-kadang kita memberi kesan image yang berlainan kita tengok pada gambar ini. Gambar ni saya ambil kat Melaka. Ini eye level biasa. Maknanya orang ambil gambar, sesiapa pun boleh ambil gambar macam ini. Sebenarnya level ni. Tapi perlu kita ingatkan bila kita tukar angle kita view satu angle yang agak interesting, kita akan nampak kesannya begini. Berbeza. So kreativiti sangat penting. Ambil gambar, sesiapa boleh ambil gambar tetapi kreativiti yang penting. Okey, kita tengok gambar seterusnya. Kita tengok kat sini bagaimana low angle punya style. Bila kita ambil low angle, subjek menjadi besar seolah-olah sama tinggi dengan bangunan yang tertinggi. So kita tengok next gambar yang ini. Bagaimana kita menggunakan style high angle. Kita ambil daripada atas. Apa yang berlaku ialah nampak pattern-patternnya. Ada kala kita gunakan high angle, ada kala kita guna low angle. Bayangkan saudara ambil gambar nak nampakkan pattern-pattern tapi ambil eye level. Apa yang berlaku? Tentu sekali tak nampak pattern ni. Jadi bila kita ambil gambar, kita kena rancang, kita kena faham konsep apa gambar kita nak buat.
So satu lagi teknik ialah kita belajar menggunakan teknik cropping. Okey. Cropping ini selalu akan berlaku kesilapan. Biasa orang akan ambil gambar macam ini. Ini adalah satu teknik yang membazir saja bagi saya. Dan apa yang berlaku, dia akan crop di dalam Adobe Photoshop. Apa yang saya nak tunjuk dan belajar yang saya nak ajar pada hari ini ialah kita membuat cropping sewaktu mengambil gambar. Bukan kita edit dalam Adobe Photoshop dan kita crop. Itu kita tak main. Kita main sewaktu kita edit, masa kita ambil gambar, kita crop. Bila kita crop, bermakna kita dapat kita dapat membuang semua rintangan yang tidak perlu dimasukkan. Kita dapat solid pixel dia. Maknanya picture element dia kalau kita beli kamera yang mahal dengan 24 megapixel, solid 24 megapixel. Tetapi yang ini 24 megapixel, kemudian kita cut, potong dia, crop dekat sini, masa dia ada Photoshop, bermakna pixel dia bukan lagi 24 pixel. Kita dah buang dia punya nilai 24 megapixel tu. So, kita tengok gambar ni. Gambar ini konsep dia adalah framing. Ataupun kita tengok kat sini framing ni. Nampak? Gambar ni saya ambil dekat Langkawi sebenarnya. Kalau kita tak biasa ambil gambar, apa yang berlaku? Bahagian ruangan ni akan gelap. Tidak akan nampak bentuk daun-daun ini. Yang sebenarnya masa saya ambil gambar ni, pertama sekali, ni saya tunjuk sikit trik kat sini. Bila kita ambil gambar macam ini, biasanya apa yang berlaku kita akan nampak semua sekali air ni putih, awan ni putih sebenarnya. Sebabnya kita tertipu dengan light meter kita ambil gambar. Sepatutnya kita akan tilt down kita punya kamera, cari light meter, and then kita lock kita punya shutter kat sini, kita tekan sikit, and then tilt up kamera dan ambillah gambar. Untuk mendapatkan bingkai macam ini supaya kata orang tu semuanya dalam keadaan jelas daun-daun ni, kita keluarkan kita punya flash macam ini, tilt up. Jadi flash tu akan kena kepada daun. Mungkin orang akan tanya macam mana nak sampai ke daun sedangkan daun tu kat sini. Jadi kita apa buat, kita letak kertas putih, kita letak di depan dan dia akan buat pembalikan di atas. Macam tu So itu cara mudah bermain dengan framing. So ini pun dipanggil framing juga Ini pun framing juga sebenarnya. Okay. Next kita tengok lagi, saya mungkin kesuntukkan masa sekarang ni. So kita tengok satu lagi, ini pun framing juga. So pada hari ini kita mula bermain dengan framing, kita bermain dengan cropping. So ini semua elemen-elemen dalam komposisi Jadi cuba kita praktiskan. So ini subjek yang kita ambil. Katakan kita ambil gambar seorang ni, ini kalau kita ambil gambar dia saja, dia tak balance. So kita ada satu subjek yang lain. Tak semestinya orang, kadang-kadang kita letak satu benda yang lain dekat sini, just untuk balancekan dengan subjek. So satu lagi gambar kat sini kita tengok kepentingan rule of third Rule of third ni sebenarnya memberi kesan ruang Macam ni kita tengok. Di sini ada 2/3 ruang memandang tu, dia ada ruang. Kita tengok gambar ini, kedudukan dia. Ini adalah poin-poin di mana tumpuan mata kita akan melihat di sini. Subjek ini kecil saja tetapi dia letak dalam kawasan rule of third yang tepat. Jadi apa yang berlaku, gambar dia jelas, kemudian kita gunakan teknik aperture, kita belakan background, so gambar kita ada elemen komposisi rule of third, kita bunuh gambar belakang dengan menggunakan aperture. Jadi gabungan teknik aperture, gabungan komposisi gambar yang kita praktiskan pada hari ini. So kita tengok gambar yang seterusnya iaitu rule of third. Tengok secara vertikal. Di sini sebenarnya subjek ini dia, dua orang ni. Tetapi air ni dia gunakan speed. Bermakna dia slowkan speed, apa yang berlaku nampak kesan pengaliran air ni. Tapi kalau fast speed tak nampak lah So itulah cara dia. Kita tengok gambar next kat sini. Saya cakap ruang kerja macam contoh gambar ni Gambar ni bagaimana seorang petani bekerja. Bayangkan kalau dia ni tak berada di sini tetapi di sini. Dia bermakna kesuntukan Jadi kita perlu adakan ruang bekerja kat sini. 2/3. Sini line dia 1/3, 2/3. So, ini ruang untuk bekerja. Okay. Dan seterusnya gambar mendapat ruang berjalan ada 2/3 sini pergerakan dia So itulah cara mudahnya. Gambar ini yang sebenarnya menggunakan shutter speed dan bantuan flash menjadikan air ini timbul. Kalau tak ada bantuan flash ini mungkin tak timbul Flash tu yang akan menaikkan air ini. So bila kita ambil gambar landscape, bila latar belakang yang tidak menarik macam inilah, tidak ada awan biru. Tapi kalau kita terpaksa ambil situasi demikian, terpaksalah kita akan lakukan. Jadi kita akan gunakan aperture yang open yang paling kecil dan pastikan normal exposure. Dan next, ini adalah gambar sebelah malam Kalau kita ambil gambar malam, menggunakan B setting, inilah hasilnya. Tapi kadang-kadang orang tanya macam mana nak dapatkan warna coklat macam ni. Ini biasanya kita ambil tengah malam dalam sekitar pukul 12 lebih, kita akan dapat kesan warna coklat.
Tapi kalau kita ambil waktu maghrib ke atas, dalam pukul 7 lebih, ambil pukul 8, kesan di sini adalah warna kebiruan. Ya. Jadi itu kita kena lihatlah, tak semestinya waktu yang saya letak itu tepat, tapi kena turun dan lihat sendiri. Yang ini adalah light painting. Okay? Light painting ni macam mana nak mainnya? Ini kita menggunakan konsep slow speed, tetapi bulb setting. Ini adalah konsep aperture, jelaskan subjek, background kita blurkan. Okay? Ini konsep aperture juga kita gunakan dengan kedudukan komposisi dia roll of third. Dan gambar ini sebenarnya nampak simple. Kalau kita ambil gambar ni sebenarnya lalang ni simple saja. Tetapi menggunakan style backlight. Backlight ni cahaya matahari, tak perlu lighting studio. Tapi backlight akan nampak rim light di sini. Ini dipanggil rim light. Jadi akan nampak bulu-bulu tu timbul. Sebab tu kita ambil gambar model-model, dia ambil gambar kat luar, kita nampak bulu roma dia timbul semua keluar. Disebabkan backlight tu. Bermakna kalau dalam studio dia gunakan backlight, menggunakan cahaya tadi, akan nampaklah bulu-bulu roma maksud saya akan timbul. So ini adalah kaedah mengambil gambar yang saya telah jelaskan sebentar tadi. So ini ambil gambar malam, bagaimana nak ambil gambar malam menggunakan kaedah slow speed pun boleh. Kita gunakan speed 30 ke bawah, boleh menghasilkan gambar demikian. Kadang-kadang kita tanya, ada orang tanya saya, bagaimana nak tahu gambar sebelah malam ini adalah normal exposure ataupun overexpose ataupun normal expose. Sebab kita tak tahu, sebab tak ada petunjuk. Kita kalau nak tahu secara mudah, kita tengok pecahan cahaya ni. Kalau kita tengok dia tajam, ini adalah normal exposure. Kalau kita tengok dia berselerak semacam je, itu adalah overexposure. Next. Ini teknik framing. Jadi kalau kita nak frame ambil gambar, kita buat cropping kat sini supaya nampak lebih menarik lah. So next kat sini, gambar ni menggunakan teknik shutter speed, akan nampak kesan macam ni. Next, ini saya di Melaka. Okey, mula hari ni kita jangan ambil gambar orang sekali berbaris ramai-ramai dan kita snap. Hari ni kita ambil gambar kita punya family, kita ambil secara triangle macam ni. Contoh ambil gambar secara triangle dan kita buat cropping kat sini. Okey, secara sepintas selalu kita ingatkan balik tentang komposisi. Bila kita nak ambil gambar, kita pastikan kita mempunyai subjek yang betul. Kita nak ambil punca cahaya tu datang daripada belakang ke daripada depan ke. Kalau daripada depan boleh ganggu pada subjek, mata dia akan mengecil. Jadi gambar dia tak menarik. Kemudian suasana sekeliling tu akan membantu tak gambar tu boleh menunjukkan subjek ke tak. Ambil gambar secara horizontal ke, menegak ke dan sebagainya. Masa itulah kita melihat pada kamera kita kesesuaiannya. Kemudian kita perhatikan latar belakangnya, kita tengok dia punya di sudut apa tu kata orang tu. Walaupun banyak latar belakang membantu tetapi jangan bercelaru. Bila dia bercelaru macam-macam, mata orang akan melihat bukan pada subjek, pada objek yang kita ambil tetapi latar belakang yang diberikan perhatian. Next, kita boleh tengok kedudukan cahaya sama ada dia arah mana daripada belakang, depan yang seperti mana saya terang tadi. Okay. So, ni konsep rule of third. Okay. Okey, kadang-kadang kita ambil gambar, ini gambar dalam kolam air tetapi kita nak ambil gambar ikan di dalam akuarium. Macam mana? Ikan dalam akuarium, bila kita nak ambil gambar, kita jangan just pergi jauh daripada cermin. Kita kena dekat dekat cermin and then kita fokus. Gunakan ISO yang tinggi sebab kat dalam rumah kan. Lepas tu barulah kita snap. Jangan kita jarakkan cermin dengan kamera, dengan lens kamera. Kita kena dekatkan betul, rapatkan betul-betul. Barulah seolah-olah kita berada di dalam air tu. Seolah-olah kita berada di dalam bersama dengan ikan tu. Okey, yang sebenarnya walaupun kita telah praktiskan rule of third dan sebagainya, elemen komposisi, tak semestinya kita ikut. Ada kali kita perlu menidakkan, kita perlu, kata orang tak semestinya ikut konsep rule of third. Ada kali kita rasa kita tak ikut rule of third tapi gambar kita lebih cantik pun it's okay, kita boleh ikut. Okey. Ini gambar agak underexposed. Yang ini daripada under low angle Cameron Highland satu ketika dulu dah lama ni. So ini di Melaka satu ketika yang lama dulu. Okey. Ini okey, bila ambil gambar orang pastikan ada ruang jangan terlalu tight ke sini. Ada orang ambil gambar dia terlalu rapat ke sini. Seolah dia tidak ada ruang di sini. Pastikan ada ruang sedikit untuk ambil gambar portrait dan sebagainya. Okey, bila kita membuat cropping, teknik cropping yang salah macam ni, nampak tak? Dia membuat cropping. Bila kita buat cropping ni ada dia punya konsep dia. Jangan cropping bahagian buku lali. Buku lali, kepala lutut ni jangan di cropping. Jangan kita buat cropping di bahagian leher. Kita patut gambar pasport atau IC, kita ambil separas bahu. Dia tak suruh kita ambil separas leher. Kalau ambil gambar leher, tergantung. Itu salah daripada konsep fotografi. Jangan potong bahagian sendi. Contohnya pinggang, betul-betul kat pinggang. Kalau nak potong atas atau ambil kat paha ni, kita potong sikit.
Okey, ini gambar kita nak tunjukkan penggunaan cahaya flash, iaitu cool light, dan sebelah dia menggunakan warm light. Okey. Ini kalau kalau kita ambil gambar menggunakan model, kita gunakan light meter kat sini, kita letak dekat bahagian muka dia. Ini masa saya muda dululah, 20 tahun yang lalu. Masa telah berlalu, begitu cepat sekali. So, pada hari ini, itu je yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf lah andainya terlebih atau kurang dalam membincangkan dalam soal fotografi ini. Itu saja knowledge yang saya ada. Saya hari ini ucapkan banyak terima kasih kepada pihak pengurusan fakulti, kepada Khairul yang mana telah memberi laluan untuk saya mengadakan satu perkongsian ilmu pada hari ini. Dan seterusnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang di talian, dan saya serahkan kepada JJS untuk sesi seterusnya. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Cik Puan atas satu perkongsian ilmu yang sangat mengangkatkan kepakaran anda dalam bidang fotografi. Tidak dapat dinafikan, tidak dapat disangkalkan. Kepakaran yang sangat detail yang memberikan satu perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat, yang boleh kita katakan satu perkongsian dari seorang sifu fotografer. Tahniah Encik Puan. Dan kalau kita ada sedikit masa lagi, saya bagi ruang untuk membacakan soalan Encik Puan. Kalau Encik Puan boleh menjelaskan beberapa pertanyaan daripada rakan-rakan yang saya ambil ini. Datangnya daripada saudara Azizul Azman, ada dua soalan yang ditanyakan oleh Azizul. Ada tak tips untuk mengambil gambar waktu malam? Yang pertama, saya rasa Cik Puan dah menjawab dalam pencerahan dia tadi, tapi ulang sikit-sikit saja. Dan kedua, mohon tips untuk ambil gambar dalam kenderaan bergerak, shutter speed atau aperture. Silakan Cik Puan. Okey, terima kasih. Di atas soalan tu, bagus soalan tu. Satu, berkenaan dengan bagaimana kita nak ambil gambar di waktu malam. Lagi mengambil gambar dalam keadaan kita bergerak di dalam kereta dan mengambil gambar. Okey. Kita ambil waktu malam sebenarnya, kita kena faham konsep dia. Kita kena gunakan satu dipanggil slow speed, ataupun satu lagi kita boleh gunakan B setting. Bila kita gunakan slow speed, katakanlah saya nak ambil gambar, saya katakan sebelah malam saya nak ambil gambar pergerakan kereta. Right. Nampakkan cahaya yang berjalur-jalur yang saya tunjuk sebentar tadi, saya akan gunakan B setting. Bila kita gunakan B setting, dia punya speed akan menjadi perlahan. Bila menjadi perlahan, suatu kereta lalu akan nampak jalur-jalur, apa tu kata orang tu, jalur-jalur lampu tadi. Persoalannya sekarang, berapa masa kita nak dedahkan dia? Kalau kita ambil terlalu lama nanti, dia menjadi overexpose. Kalau terlalu kurang pula, dia menjadi underexpose. Jadi bagaimana untuk melakukan demikian? Cara mudahnya saya tunjukkan begini. Kita gunakan B setting. Pada kamera tu kita boleh set dia kepada B setting. Bila kita set B setting, saya nak tunjuk sini. B setting, bila kita tunjuk B setting, curtain ni akan terbuka begini. Dia akan tutup, terbuka sentiasa begini. Bila terbuka macam ini, kita dedahkanlah kenderaan akan lalu. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan. Bila kita lepaskan, kita tengok sama ada gambar itu normal exposure ke tak. Kalau dia terlalu gelap, bermakna tadi kita kena tambah lagi masa. Kita kira lagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 saat. Katakan tak okey lagi, kita tambah lagi masa sampai kita tengok gambar itu betul-betul sesuai dengan exposure, normal exposure itu. Itu kalau kita ambil kenderaan yang sedang bergerak, okey? Dia waktu malam, jangan waktu siang kita buat. Waktu siang memang gambar out, overexpose. B ni untuk malam yang sesuai lah ya. Tapi satu lagi bagaimana kita nak ambil gambar di mana kita di dalam kenderaan dan subjek statik tapi kita yang bergerak. Masa tu. Jadi ini satu persoalan juga ya. Bila dalam keadaan demikian, kalau kita pakai slow speed, apa yang berlaku ialah kita bergerak dan subjek bergerak menjadikan gambar tu menjadi tidak tidak dalam keadaan yang kontrol ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan standard shutter speed. Lepas tu masa kita ambil gambar, kita pastikan kita berkeadaan dalam kamera yang stabil. Dan bila kita nak snap, kita pastikan tak ada gagaran ya. Jadi itu cara dia. Kita nak gunakan kaedah yang mudah. Okay, next ada soalan lain? Okey, terima kasih Cik Puan menjawab tu. Soalan kedua, ada 2-3 lagi soalan. Datangnya daripada saudari Siti Nurhana. Saya ada soalan, apakah persamaan antara kamera DSLR dengan mana-mana handphone ataupun iPhone yang terkini? Yang persamaannya, Cik Puan, silakan. Okey, kamera digital SLR dengan
dengan kamera-kamera apa katakan handphone dan sebagainya. Yang perbezaan ni kat situ yang sebenarnya terletak kepada sensor sebenarnya. Sensor dia ada satu, kalau kita gunakan DSLR, sensornya ukuran lebih besar dan hasilnya lebih berkualiti berbanding dengan kamera, berbanding dengan menggunakan handphone. Handphone ni dia punya sensornya lebih kecil, so dia punya kualiti dia rendah. Katakan let's say katakanlah kamera, gunakan handphone 12 megapiksel. Saya gunakan kamera DSLR 12 megapiksel. Nampak pixel yang sama tapi kualitinya berbeza sebab DSLR sensor dia lebih besar. Tapi handphone sensor dia kecil. Di situlah nampak jurang perbezaan dia ya. Itu Encik Muhammad Ya. Okey, soalan yang terakhir daripada Mikimi, soalannya adakah setting yang sama jika menggunakan speedlight? Speedlight flash lah maksudnya, speedlight Betul. Okey. Flash setting yang sama maksudnya. Dan sebenarnya bila kita pakai flash satu part yang lain bila pakai flash, kita akan bermain dengan cahaya bergantung kepada keupayaan kombinasi Kalau kat luar kombinasi cahaya matahari dengan kamera. Sekarang ni kita berkombinasi dengan cahaya buatan manusia dengan kamera. Dalam kes ini kita pastikan shutter speed yang kita gunakan bersesuaian. Saya akan gunakan paling sesuai ialah kita gunakan normal shutter speed iaitu 1/125 ataupun speed 1/5250 bergantung kepada produk kamera lah. So kalau cari selamat kita letak 1/125 and then kita gunakan flash. Bila mana kita gunakan flash, kita pastikan setting kat sini kita nak gunakan auto ke, manual ke ataupun setting-setting yang lain. Kalau kita pakai manual, kita kena ada skill menggabungkan pencahayaan flash dengan gabungan aperture tadi Yang sebenarnya dekat flash kita ni akan memberi tahu kita secara automatik dia akan menghantar signal apa aperture kita pakai, berapa jarak cahaya yang boleh sampai. Tetapi cara mudahnya saudara semua saya lebih suka menggunakan cahaya tilt up flash macam ini supaya cahaya itu bounce naik ke atas dan dipantul ke bawah. Dia bermain shadow tu akan jatuh ke lantai dan hilang semua shadow. Jadi muka orang bersih. Sebab tu kita tengok gambar wedding semua, gambar muka semua bersih, cantik. Sebab apa? Sebab kalau kita gunakan flash macam gini direct, apa yang berlaku ialah shadow melekat dekat dinding. Sangat hodoh melekat dekat dinding tu Jadi bila kita tilt up macam ni, jadi dia bounce, jadi muka kita cahaya akan lembut sampai ke muka, shadow akan jatuh ke tanah. So setting yang paling mudah sekali, yang paling penting untuk kita gunakan lah kepada saudara yang bertanya tadi, cara mudah saya boleh beritahu bagi kita set pada manual setting. Di dalam kita pakai ISO yang tinggi 400 ISO katakan. Kemudian kita gunakan secara katakan tilt up macam ni dan kita buka aperture 5.6, kita buat setting manual setting kat sini dan kita ambil gambar try satu. Kita tengok berapa jauh perginya flash kita. Dan kita bermain dengan aperture dan dekat flash kita ni kita boleh tambah jumlah cahaya kita boleh laraskan. Bermakna kita boleh naikkan jumlah jarak dia. Kalau kita pakai manual, jarak dia kita boleh jauh sampai ke 30 kaki, 50 kaki sebenarnya Jadi penggunaan flash begitulah Jadi cahaya dia saya pastikan kita gunakan teknik bounce Okay. Itu saja. Okay, right. Alhamdulillah Cik Fuad nampaknya menjawab semua soalan yang saya fikirkan patut ditanyakan kepada pakarnya. Dan alhamdulillah program perkongsian ilmu pada petang ini sangat-sangat bermanfaat. Ramai peminatnya, yang ramai juga yang ingin mendapatkan ilmu yang lebih. Banyak cadangan Cik Fuad supaya Cik Fuad mengadakan kelas secara proper, maknanya mungkin ada kursus 1 atau 2 hari bersama dengan praktikal sekali insya-Allah. Kalau Cik Fuad boleh sediakan gitu insya-Allah dalam perancangan sebenarnya untuk makluman rakan-rakan semua, pakar-pakar yang kita tampilkan dalam program ilmu ini insya-Allah kita akan naikkan tarafnya di fasa yang kedua untuk kita terus mengadakan sesi-sesi yang lebih panjang insya-Allah. Dan mereka juga minta Cik Fuad kongsikan nanti slide-slide yang Cik Fuad sharekan pada petang ini. InsyaAllah. Bagi rakan-rakan yang belum menjadi rakan Facebook Cik Fuad, bolehlah mencari nama Fuad Ahmad. Betul nama Fuad Ahmad? Ya. Muhammad Fuad Ahmad dalam Facebook. Ya, dalam Facebook ialah Fuad Ahmad untuk berkawan dengan beliau untuk mendapatkan maklumat, ilmu, slide dan sebagainya dalam kata orang hobi berkarya dengan kamera. Sekali lagi terima kasih kepada Encik Fuad atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Encik Hairul selaku penyelarah program-program online fakulti. Terima kasih kepada semua yang hadir. Tanpa anda semua, apalah artinya program kita yang bermanfaat ini. Semoga ditemukan di lain masa dan ketika. Untuk itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita jumpa lagi. Adios.